Baik, penularan COVID-19 masih lagi memberi trauma kepada rakyat Malaysia. Pada tahun ini juga kita dikejutkan dengan beberapa gelombang baru seperti BA57 dan sebagainya, dan kita menjangkakan selain daripada lonjakan ekonomi, perlu juga kita menyeimbangkan dengan kemasukan pelancong dari negara luar. Jadi untuk kita bercakap soal dengan COVID-19, bersediakah kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini di atas talian, iaitu Profesor Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yon selaku Profesor dan pakar perunding Perubatan Kesihatan Awam, Management dan Sains Universiti di MSU, serta mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Datuk? Apa khabar itu? Alhamdulillah. Okey, boleh dengar, Datuk. Okey, Datuk boleh dengar kita clear ke kat sana? InsyaAllah clear. Okey, Datuk, soalan pertama kita berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Melihat kepada situasi COVID-19, persoalannya Malaysia bersediakah kita untuk menghadapi gelombang baru ataupun varian yang sedia ada ni? Sebab kita tahu rakyat Malaysia masih trauma lagi apabila menyebut COVID-19, pandemik, PKP dan sebagainya. Bersediakah kita, Datuk? Ini salah satu soalan yang kerap kalilah ditanyakan oleh ramai netizen kita. Adakah Malaysia mampu menampung gelombang tadi itu? Jadi kalau kita lihat Cik Zu, data di Malaysia menunjukkan jumlah kes harian kita semakin menurun. Kalau kita lihat juga kemasukan ke hospital menurun. Kalau 16 hari bulan pun yang masuk hospital baru 57 saja. ICU baru 12 orang dan bilangan yang memerlukan pernafasan pun bantuan alat pernafasan juga menurun. Jadi kalau kita lihat pada masa lalu ada kekhawatiran parameter ini akan meningkat selepas PRU15. Namun parameter ini hanya meningkat sedikit saja. Jadi antara lain saya rasa ini adalah kerana pertamanya kadar vaksinasi kita yang tinggi. Kedua, pematuhan bolehlah dikatakan pematuhan memakai pelitup muka ni pun agak memuaskan. Dan kerap cuci tangan, gunakan sanitizer, kawalan kesihatan awam yang baik dan sebagainya, dan juga dengan kerjasama pelbagai agensi. Selain itu, saya juga meramalkan sistem kesihatan ini mampu menampung sekiranya terjadi gelombang baru. Harap-harap tak ada gelombang baru. Tapi sekiranya terjadi, saya rasa berdasarkan 4 situasi yang berlaku pada masa kini, dan ditambah pula dengan pertamanya kita punya pengetahuan saintifik tentang virus ini semakin meluas. Kalau dulu kita tak berapa jelas tentang perebakannya, tak jelas tentang gejala, implikasi pada organ, serangan pada sakit kronik, keluarga mah dan kanak-kanak. Sekarang kita lebih tahu. Itu pertama. Kedua, kita punya kaedah rawatan semakin mantap. Kaedah rawatan kita semakin mantap. Kita dah tahu antivirus yang kita nak gunakan dan kita dah tahu apa dia ubat yang boleh menyebabkan pembekuan darah. Itu yang kedua. Dan ketiga, ketersediaan COVID Assessment Center. Kalau dulu kita tak ada COVID Assessment Center, CAC. Kemudian kita dah wujud COVID Assessment Center. Kita ada awam dan swasta. Kemudian kita ada COVID Assessment Center yang maya dan juga fizikal. Kemudian seterusnya kita dah ada keupayaan makmal yang lebih baik, lebih banyak. Dan keempat, pusat kuarantin rawatan berisiko rendah awam dan swasta pun ada. Dan hospital awam dah diperkukuhkan, dan ingat juga hospital swasta juga pada masa kini berupaya dan sanggup merawat pesakit COVID dan dengan kelengkapan yang kita dah ada. Dan yang penting adalah sumber tenaga manusia, pakar-pakar, doktor, jururawat dan lain-lain anggota kesihatan semakin mahir. Dan antara lain adalah satu lagi faktor yang saya rasa kita nak share di sini, keupayaan digital kita, iaitu MySejahtera dan juga ujian digital memasukkan ujian makmal ke dalam MySejahtera, ke dalam sistem makmal kesihatan awam yang lebih canggih. Jadi ini adalah amat memberazangkan. Dan kita lihat MySejahtera pun telah mendapat anugerah, pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa. Dan yang paling penting lagi adalah kerjasama dengan pelbagai agensi, iaitu Majlis Keselamatan Negara, NADMA, polis, bomba, kerajaan, agensi kerajaan yang lain, sektor swasta dan badan bukan kerajaan. Jadi kalau kita lihat situasi sedia ada dan kita lihat pengalaman yang kita ada pada masa lalu, saya berpandangan sekiranya berlaku gelombang yang baru,
kali ini Malaysia lebih bersedia. Sistem kesihatan Malaysia lebih bersedia dalam apa juga situasi. Kembali Kan kepada Dato', Izzul. kita melihat kepada faktor mutasi sesuatu varian COVID-19 itu. Kita lihat awalnya kita tahu simptom-simptomnya bagaimana, demam, panas dan sebagainya, kesakitan. Ya. Tapi melihat kepada mutasi varian genetik COVID-19 ini semakin sukar dikesan. Ya. Dan sekarang pun kalau kita tengok orang yang dah cucuk vaksin, cucuk booster pun masih ada potensi untuk kena. Yang dah cucuk booster, yang dah kena pertama kali ada potensi untuk kena kali kedua dan ketiga. Jadi macam mana kita nak bersedia untuk menghadapi dengan varian yang semakin sukar dikesan simptomnya ni, dalam masa sama juga sistem kesihatan kita nak beradaptasi dengan situasi semasa ni? Kalau kita lihat dari segi vaksinasi di Malaysia yang telah menerima suntikan satu dos, kurang-kurangnya satu dos adalah 86%. Yang kedua 84%. Yang booster 49.9%, hampir 50%. Jadi menjawab persoalan tadi kita lihat trend corak yang berlaku, iaitu walaupun mereka mendapat jangkitan, majoriti adalah pada kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Jadi walaupun kalau kita khawatir terdapat peningkatan, terdapat mutasi yang baru virus tadi, tapi apabila kadar vaksinasi kita semakin meningkat, apa yang kita lihat trend pada masa yang lalu hingga kini, walaupun bilangan pesakit COVID masih ada, tetapi kebanyakannya adalah pada kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Jadi untuk mengesan sama ada individu tersebut mempunyai penyakit COVID ke tidak, sekiranya bergejala, buatlah ujian COVID. Sekarang kita mudah, kita boleh gunakan ujian air liur yang kita boleh beli di kedai-kedai, mudah ya, dan sekiranya positif dan kita lakukan pengasingan kendiri, iaitu TRIS, test, isolate, kemudian kita inform kepada MySejahtera dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, oleh kerana kebanyakannya adalah kategori 1, 2 dan 3, dan ini sekiranya kita boleh meningkatkan lagi kadar vaksinasi, ini adalah lebih baik. Walau bagaimanapun perlu diingatkan, bagi yang kategori 1 ataupun yang tak ada simptom tadi, sekiranya mereka berjumpa dengan golongan-golongan berisiko. Golongan berisiko, contohnya ada kawan-kawan yang sakit leukemia, sakit kanser, seelok-eloknya kan gunakanlah sanitizer. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu mereka ni adalah COVID ke tidak. Tapi kalau bergejala, kita nasihatkan janganlah jumpa kepada mereka-mereka yang bergejala atau yang berisiko tinggi, atau sebaik-baiknya kalau nak datang pakailah pelitup muka ya. Jadi sebagai kesimpulan, walaupun dengan ada mutasi yang ada sekarang ini, kita lihat di Malaysia R0 atau keboleh jangkitan kita di Malaysia ni dah menurun tau. Dalam sekitar 0.7 hingga 0.9. Maknanya kalau ada seorang yang dijangkiti, orang ini nak menjangkiti orang lain tu dah rendah ya, amat rendah, kurang dari satu orang untuk dijangkiti. Jadi R0 kita semakin rendah dan semakin rendah. Kadar kemasukan ke ward semakin rendah, semakin rendah. Jadi saya rasalah walaupun mutasi berlaku dan kita lihat varian baru ini ada yang menyatakan keboleh jangkitannya adalah hampir 10 kali daripada yang sedia ada, daripada varian yang lalu. Okey, Doktor, Datuk, ya. Maafkan saya mencela. Dengan seperti yang kita ketahui sekarang ni telah adanya muncul varian yang terbaru seperti BA 5.2 dan BF
dan seperti yang dikatakan Datuk sebentar tadi, kita telah pun mencapai kelompok imuniti dalam program vaksinasi ya. Seterusnya dan dalam masa yang sama sistem kesihatan kita turut telah pun dimantapkan dan begitu juga rakyat begitu cakna. Tetapi dengan kehadiran varian ini pastinya akan sedikit sebanyak membimbangkan kerana ianya dikatakan lebih halus ataupun sukar untuk dikesan. Dan Perak difahamkan bakal melaksanakan pemakaian pelitup muka sekiranya keadaan kes bertambah. Dan adakah relevan sekiranya negara kembali kepada sebelum ini, iaitu mengenakan semula pelitup muka bagi menangani keadaan yang berlaku ketika ini? Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di beberapa negeri beberapa negeri, saya rasa kita kena melihat kepada situasi yang akan berlaku pada ketika itulah. Pada ketika itu sama ada akan berlaku kenaikan mendadak kes COVID dan sebagainya ya. Menjawab kepada keadaan sama ada kita perlu mewajibkan pemakai pelitup separuh muka, pada saya terdapat situasi yang berbeza lah. Sebab adakah kita mewajibkan semula memakai pelitup separuh muka. Jadi kalau kita lihat di Malaysia, kita memang sebenarnya telah mewajibkan memakai pelitup separuh muka, iaitu pada 3 situasi berikut. Iaitu pada pesakit yang ada COVID-19 dan dalam perjalanan ke COVID Assessment Center. Kedua, dalam pengangkutan awam. Ketiga, dalam fasiliti kesihatan. Jadi soalan tadi adalah kita mewajibkan, memang buat masa ini 3 tempat ini memang diwajibkan. Berbanding dengan negara lain di luar negara yang mereka tidak pun mewajibkan dan tidak pun menggalakkan. Malah kita lihat kawan-kawan kita yang balik dari luar negara, mereka mengatakan bahawa bila mereka memakai pelitup separuh muka, rakyat negara berkenaan yang mereka lawati pula rasa macam khawatir. Nak bayar duit pun mereka risau, takut ini ada COVID ke tidak. Jadi pada pandangan saya, mewajibkan itu memang ada buat masa ini, iaitu pada 3 situasi. Dan di samping itu, kita menggalakkan kepada memakai pelitup muka dalam 6 situasi yang lain. Kita galakkan. Jadi 3 tempat wajib, 6 tempat galak. Dan contohnya 6 tempat tadi semua orang dah tahu, iaitu kawasan yang ramai dan sesak, masuk rumah ibadah, apabila kita bergejala, kita tak pasti kita COVID ke tidak. Kemudian apabila individu tu berisiko tinggi, kemudian jika individu melakukan aktiviti bersama dengan orang-orang lain yang berisiko tinggi atau dalam premis bangunan yang sesak, premis itu sendiri terdapat kedai-kedai tertentu, kedai farmasi misalnya, mereka mewajibkan memakai pelitup muka sekiranya masuk kedai. Dan di luar bangunan sekiranya kita sesak. Jadi tertakluklah kepada situasi pada ketika itu pada masa akan datang. Jadi buat masa ini mewajibkan 3 tadi dan menggalakkan 6 tempat, saya rasa masih lagi relevan dan memadai. Datuk, formulir dia Kembali 3 kepada wajib, Nuriza. 6 digalakkan. Ya. Betul? Dan Datuk, kita nak tahu juga sebagai rakyat Malaysia yang seharusnya lebih cakna dalam menangani ataupun melindungi diri daripada berdepan dengan musuh yang tak nyata ini COVID-19. Apakah lagi yang mereka belum mengambil kira dalam mematuhi ataupun memperketatkan lagi SOP diri? Apakah yang perlu kita buat lebih memperketatkan SOP? Saya rasa bukan hanya SOP, bahawa SOP sedia ada pun masih relevan, tetapi mungkin beberapa penambahbaikan lah lagi segi pengukuhan aktiviti advokasi dan juga pengukuhan aktiviti surveillance, dan antara yang paling penting juga adalah kepatuhan. Yang paling penting adalah kepatuhan. Contoh kan advokasi tadi saya sebut vaksinasi. Dan saya nyatakan vaksinasi kita yang dapat 1 dos tu dah 86%. Tetapi ada baki lagi 14%. Mungkin kita boleh meningkatkan lagi 14%. Begitu juga pada yang dos kedua. Dan yang booster dos baru 49%. Ada lagi 50%. Jadi kalau itu dapat dipertikakan, lebih baik. Dan kita pun tahu bahawa ada nombor 2, rawatan antiviral yang kita ada. Jadi rakyat mungkin boleh mengambil peranan, kalau dah tahu sakit, boleh pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan antiviral sekiranya bersesuaian.
Dan yang ketiga saya sebut tadi, TRIS, iaitu kita test sendiri gunakan ILEO, kemudian dah test, kita report dalam MySejahtera kalau positif, kemudian kita lindungi diri sendiri dan inform dalam MySejahtera. Kalau ada masalah, kita seek. Jadi TRIS, test, report, isolate, inform dan seek. Dan lain-lain adalah langkah-langkah kesihatan awam, ya, langkah-langkah kesihatan awam. Untuk contohnya, kita elakkan pergi tempat sesak. Tapi kalau nak pergi juga, jangan lupa, pakailah pelitup muka. Dan bila kita berjalan ke mana-mana tu, kalau kita pegang kita tak pasti, kita cuci tangan sama ada dengan sabun atau kita bawa sanitizer yang kecil. Tapi ada juga kita lihat, ya, mereka memakai pelitup muka macam ni. Macam mana, ya? Jadi insya-Allah lah. Dagu dia tak dapat COVID. Selamat. Tapi hidung COVID dapat masuk. Itulah masalahnya. Dan untuk makluman semua, kita pun tahu kan, kalau ini lihat ya, replika COVID ini. Replika COVID ni. Ini saiz COVID ni 60 nanometer je. Amat kecil saiz dia. 60 nanometer. Jadi dia boleh masuk ke dalam rongga-rongga hidung dan sebagainya. So kalau kita pakai pelitup muka, separuh muka dengan baik, kajian-kajian menunjukkan bahawa boleh melindungi sehingga 80%. Tadi saya sebut saiz COVID ini 60 hingga 140 nanometer. Jadi tak fahamlah apa-apa. Mungkin ramai yang tak berapa jelas. Rambut kita ni saiz dia adalah 80,000 nanometer. Maknanya kalau kita ambil selai rambut, kita halus-haluskan, carik-carikkan sebanyak 1,333 kali. Dapatlah saiz COVID virus ini. Jadi sebab itulah ya, apa yang rakyat boleh buat bila pergi tempat sesak tu atau bergejala, pakailah pelitup separuh muka dengan betul. Jadi kepatuhan tadi. Kepatuhan itu amat pelitup penting. muka tu masih perlu diteruskan, Datuk, dengan hand sanitizer dan sebagainya. Langkah kendiri perlu dilakukan juga. Betul, Datuk? Ya, betul. Baik, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Datuk atas kesudian bercakap soal COVID-19. Kembali bersediakah kita? Dan saya rasa ini merupakan satu topik yang perlu kita bawa lagi di masa hadapan. Sebenarnya, Izul, kan kita tak ada pilihan bersedia ke tidak. Kita sepatutnya sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan.